Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bila ulama sokong partinya, begini. Tapi bila tak sokong, begitu pula. Inilah sikap yang dimainkan oleh beberapa orang, beberapa parti dan beberapa gabungan parti. Kalau mereka buat, halal. Kalau orang lain buat, haram. Kalau orang lain cakap, haram. Kalau dia cakap, halal. Ini pula lain ceritanya. Ulama sendiri dihentam. Ulama sendiri dikeji, difitnah, dikecam dan juga dihina. Apabila ulama menyokong partinya, beginilah yang mereka cakap. Tapi bila tak sokong parti itu, begitu pula yang terjadi. Ditulis oleh Muhammad Mikdad Zakaria. Aneh sungguh manusia hari ini. Kalau ulama sokong parti dia, terus jadi pejuang Islam. Tapi kalau ulama tak sokong dia, lain pula jadi bahasanya. Kalau ulama tak sokong parti dia, terus akan dicakap, digelar, dicop sebagai penjilat, pengkhianat, dan sampah. Begitu jijiknya mereka bermain politik sehingga sanggup menjadikan orang, termasuk ulama, yang tak sokong parti dia, terus jadi penjilat, terus jadi pengkhianat, terus jadi sampah. Nasib baiklah tidak dipanggil pula kafir. Yang itulah paling menakjubkanlah kalau dicakap macam itulah kan. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah dan apabila imun badan kita tidak bijaksana bodoh, imun badan kita tidak akan menjadi kuat dan tidak akan mampu melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Itu sebabnya kita kena penyakit, itu sebabnya kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit yang kita alami, dan itu sebabnya imun badan kita juga menjadi bodoh sehingga memberontak di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita yang merupakan doktor pribadi kita di dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi bijaksana, secara umum dan ringkasnya, imun badan kita akan bertindak melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita sehingga kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Itulah dokter pribadi kita yang ada di dalam tubuh badan kita yang dikenali imun. Jadi, dapatkan produk yang hebat ini, penemuan saintis paling bersejarah dalam dunia perubatan abad ini, melalui nomor telepon yang tertera, dan produk ini halal dan diluluskan KKM. Sila dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lagi, Anda sendiri yang menderita. Baiklah saudara, kita teruskan ulasan hari ini. Kalau ulama tak sokong parti dia, terus jadi penjilat dan pengkhianat serta sampah pula gelaran mereka beri. Ini bukan kerana hujah, bukan sebab salah, bukan sebab betul, tapi hanya karena perbezaan bendera. Ada bendera warna merah, ada bendera warna hijau, ada bendera warna biru, ada juga bendera warna kelabu asap. Tapi begitulah bila agama diperkuda demi dendam politik yang tak pernah habis. Ingatlah teman-teman, perpaduan umat tak pernah lahir dari warna hijau, warna biru ataupun warna merah, apalagi daripada parti-parti politik. Perpaduan umat hanya lahir dari iman, takwa dan kebenaran. Bukan daripada markas parti, bukan dari poster ceramah, tapi dari hati yang takut pada Allah, lebih dari takut kalah pilihan raya. Kalau ulama hanya dihormati bila ikut selera kita, itu bukan agama. Dan itu adalah nafsu politik yang kita sembah. Kalau kita sanggup hina sesama Islam hanya sebab lambang parti tak sama, jangan bicara soal perpaduan ummah. Kita sedang pecah belahkan ummah demi kerusi, bukan demi Allah. Kebenaran itu milik Allah, bukan milik parti kamu.
Kalau kamu masih tak faham, jangan risau. Kubur akan ajar nanti, bendera manapun takkan selamatkan kamu dari hisab. Wow, ini satu ulasan yang luar biasa. Tolong share video ini, kita jumpa lagi deh. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, hari pertama Parlimen Malaysia dibuka bersidang semula. Apa yang jadi cukup memalukan. Anwar Ibrahim cabar pembangkang. Kalau berani, kalau betul cukup undi, cukup jumlah, pergilah buat usul undi tidak percaya, kata Anwar Ibrahim. Dan kalau terbukti dia kalah, dia akan letak jawatan secara tertib dan baik. Tapi nampaknya apa yang terjadi? Pembangkang hanya cakap kosong. Tiada pun mereka berani menyatakan undian ataupun usul undi tidak percaya kepada parlimen. Sehingga apa yang berlaku kita tunggu-tunggu. Benarkah PAS, benarkah Perikatan Nasional betul-betul memiliki kerusi yang cukup untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim? Dalam satu kenyataan oleh Tun Faisal, beliau menyatakan bahwa buat undi tak percaya secara sulit, esok dapat Perdana Menteri baharu. Begitu sombong dan yakinnya Tun Faisal menyatakan perkara ini. Tapi netizen lain pula cakap mereka. Mereka kata, Tun Faisal sedarkah apa yang dia cakap nih? Kalau dia sedar, dia patut takut. Silap-silap hari bulan, kalau buat undi tak percaya secara sulit, bukan Perdana Menteri baharu yang diterima, tetapi pembangkang secara diam-diam kehilangan 20 kerusi. Saya menjangkakan kalau betullah buat undi tak percaya secara sulit, bukan kerajaan yang akan hilang kerusi. Tidaklah sama sekali. Tetapi silap-silap hari bulan, pembangkanglah yang akan kehilangan kerusi. Saya nak tanya sejauh mana keyakinan Tun Faisal terhadap apa yang dia cakap ini. Kalau apa yang saya faham, yang dia kata ini bermaksud mereka sedang merancang untuk membeli atau mendapatkan sokongan daripada kerajaan. Tapi saya rasa semua itu hanya mimpi di siang bolong. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan tidak lagi bertindak kuat. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, sehat, dan bertindak bijaksana, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dari tubuh badan kita. Bayangkan, imun badan kita itu adalah doktor di dalam tubuh badan kita. Apabila doktor di dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, sehat, dan bijaksana, hidup kita juga akan bijaksana dan kuat serta sehat. Semua jenis penyakit akan sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, ada sijil halal dan lulus KKM. Dapatkannya segera melalui nombor telepon yang tertera. Mungkin ini jalan kesehatan untuk Anda, jangan abaikan sama sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini Tun Faisal kata, sila buat undi tak percaya secara sulit, esok dapat Perdana Menteri. Saya nak membidas. Saya betul-betul nak membidas apa yang Tun Faisal cakap ini. Saya tidak setuju dengan apa yang Tun Faisal cakap ini. Karena apa yang saya lihat ialah Anwar Ibrahim lebih bijaksana, lebih kuat pemikirannya berbanding kepimpinan pembangkang. Dibandingkan dengan Hadiah Wang dan Muhyiddin serta Mahathir, pemikiran Anwar Ibrahim sekarang lebih bijak dan bijaksana. Beliau tahu pergerakan licik yang dilancang oleh orang-orang tertentu. Belum sempat mereka melaksanakan langkah Sheraton kah, langkah Shaiton kah, langkah London kah, langkah Dubai kah, langkah Kuala Lumpur kah, entah apalagi langkah yang mereka cuba buat, langkah parlimen kah, undi tidak percaya kah, semuanya tidak berjaya. Bahkan kita ketahui dalam diam-diam Anwar Ibrahim mempunyai undian 2/3 di parlimen. Jadi
Saya nak tanya kepada Tun Faisal lah, sejauh mana dia yakin bahwa kalau undi tak percaya dibuat secara senyap, Anwar Ibrahim boleh tumbang? Saya betul-betul tidak yakin. Yang saya yakin, Perikatan Nasional mungkin akan kehilangan kerusi parlimen atau kehilangan undian jika undian secara senyap dibuat. Mana kau tahu kan? Manalah tahu, di pembangkang pun ada juga yang tak berpuas hati dengan Muhyiddin, tak berpuas hati dengan Hadi Awang, tak berpuas hati dengan Perikatan Nasional yang tidak bergerak hebat. Mungkin mereka pun mau juga peruntukan parlimen, kelemahan kepimpinan dan sebagainya. Siapa yang tahu? Silap-silap hari bulan, Tun Faisal akan menyesal jika membuat undian tidak percaya secara sulit. Kalau betul dibuat secara sulit, nak bagi tahulah, tiada satu pun lagi orang yang kaya untuk membeli ahli parlimen sekarang ini. Semua uang parti sudah dibekukan. Jadi, nak beli macam mana? Lagipun, orang tak akan mahu dibeli, jual beli lagi sekarang. Sekarang ini, pemimpin dan rakyat sudah bijaksana. Jadi, silap-silap Tun Faisal memerangkap diri sendiri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.